mengajar. Ada mengajar. Awal 5 tahun. 5 tahun ini. Berapa jam? Malam. Ada, saya tak hantar. Apa tadi? Hantar dia. Siapa yang datang? Kata gambar-gambar satu. Hantar ni kan? Hantar apa tak? Kita perangin dah. Ha? Kita perangin dah. Banyak. Sama lah. Oh, berapa? Nama lau. Pantai apa Ustaz? Bangau. Tak. Pantai apa tu? Teluk Likas. Teluk Likas. Pernah dengar tapi tak pernah mari. Dah dengar. Jadi lekas pun dengar. Oh, Dah. Lekas. banyak burung ni. Cuma itu yang ada. Dia macam-macam. Teluk tingkat.
banyak pegawai. Saya pun baru sampai dari Senakan. Oh. Maaf lah tunggu kan. Ya, ya. Dari Senakan ada kita tunggu dulu ke Tauliah. Nah, kita pun Tauliah ini pun kita pantau penceramah, pengajar agama, Quran, daripada Nasir atau pengajian yang kita tidak maulah masuk ke negeri Sabah, terutamanya di Sunnah wal Jamaah. Dan juga ramai pegawai kita yang ini yang cek kiblat, Jumaat juga kan, Jumaat dia memantau ada yang mohon surau, mohon Jumaat itu kan. Jadi pegawai ini kita tengoklah secara ni menunjuk nanti datang ke kita kan, kita tengok betul ke padat dan sebagainya. Jadi untuk itu kita mulakanlah majlis kunjungan kita ni dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi Terima kasih atas kunjungan. Saya pun baru tugas dari nanti. Sebelum ini bertugas di Jabatan Ahli Walang Islam di Sabah. Terakhir pegang jabatan sebagai Ketua Pengarah Penguasa Agama. Kalau Terengganu Ustaz Denan lah. Saya sempat dengan Ustaz Denan dengan yang sekarang itu baru. Ya, Sima. Ya. Itu memang sejawat lah kami selalu bertemu di Yakin bermusyawarah. Masjid Bandaraya. Oh, tadi kita nak semayang masjid ni kan? Masjid Bandaraya. Bandaraya Kota Kinabalu. Berapa 45 minit. Jalan Kota Kinabalu Papar. Sesak sikit. Orang balik kerja. Kita baru melepasi Papar. Kutatan. Mau melepasi Kutatan. Sesak. 3 lorong sesak lagi. Driver kita ni alhamdulillah cekak. Dia macam orang Sabah kan. Dia tahu jalan nak pergi mana. Kalau nak sesak-sesak ni, dia menyelit je. Depan tu Banjarang Kinabalu. Tak? Bukan lagi? Oh, soalnya. Berapa jam kalau kita nak sini? 3 jam. Pada itu daripada Tekin Dia kena di Sabah bagi Banjarang apa? Sabah Banjarang apa? apa Kroko? Banjaran Kroko. Kruke. Banjarang Kruke. Aja dah tu. Saya dah ilmu alam.
Baik. Jom. Lama? Ada kan 40? Tahu banyak. Sami. Pengalaman. Kita tahu. Dua lah. Tiga, ada tiga, tidur. Ada tiga juga. Tiga juga. Boleh? Kita datang dari Terengganu dan mungkin dari Kelantan juga kan, ya kan? Nanti kita dengarlah dari mana datangnya, punya omongan menyenangkan apa? Oke, tidak mau masalah lagi, saya menjemput adik Aziz bin Ibrahim untuk membacakan doa Islam. Silakan. Kita Al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وعمالك وعيالك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحدثنا بالتقوى والاستقامة وعنا من مجيبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Radina billahi rabbil alamin Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyi. Ustaz kami sebagai negara kita pada tahun ini yang berbahagia Ustaz Ibrahim
bin Tahir Al-Fatani, panjang melihat. Kemudian Al-Fatani ya. Saya beritahu dengan MC tadi kemungkinan saya kata dia ini keturunan Syekh Daud Fatani. Nanti dia cerita bukan saya. Seterusnya ya Ustaz Ibrahim ini adalah yang dipertua ataupun pengurusi Persatuan Ulama Malaysia di Terengganu, dan semua ISKO DUM Persatuan Ulama Malaysia Terengganu. Sahabat saya Tuan Haji Muhammad Sadul Husin menyewa sebuah rumah kecil di sebelah kiri. Saya bercakap seorang guru daripada Kedah yang punya rumah tu dia beli waktu dia menjadi cikgu di sini. Dia ni daripada rumah sahabat kita YB Sabir Aziz kepada sedangkan yang Cikgu Hamid namanya. Kami sewa RM500 sebulan, yang selebihnya tu hipah. Kumpul duit, lama-lama kami beli rumah itu. Lepas tu di sebelah sini belakangan ni sebuah lagi rumah yang juga dimiliki oleh seorang guru daripada Semenanjung. Dia pun sudah balik ke Semenanjung. Sewa lagi untuk perempuan selepas beberapa tahun. Jadi sana sewa, sini sewa. Kumpul duit, lama-lama kami beli kedua-duanya secara berperingkat. Itu beli, lepas tu sini lagi beli, kiri kanan, corner. Lepas tu kami pasang kemah di tengah-tengah di antara dua rumah tu. Saya ingat ada 10 tahun kemah itu diri. Koyak ganti. Pasal mengumpul duit ni. Jadi kami ada hasrat lah untuk bina kompleks begini. Sebelum PKP 1.7 juta lebih kurang sebagai punya harga kontrak. Oleh kerana tertunda, bukan pasal PKP, dua tidak cukup. Saya sudah cerita dengan pengurusi Persatuan Ulama tadi. Lepas PKP bila kita buat, dia sudah naik menjadi 3.1 juta. Dia punya kos 2 tingkat saja. Jadi besarlah nampak pasal dia menggabungkan dua rumah termasuk di kawasan lapang di tengah-tengah yang sebenarnya lebih besar daripada kedua-dua rumah itu. Ini yang bagian tengah ini, sana rumah. Jadi orang tanya, Samin ini rumah Sakinah siapa punya? Jawaban saya ini tidak ada di tempat lain. Saya kata siapa menyumbang dia yang punya. Walaupun daripada katakanlah daripada Besut ada menyumbang 50 sen, itu juga adalah pemilik. Sebab Sakinah bukan milik kerajaan dan tidak menerima sebarang sumbangan tetap daripada kerajaan. Betul-betul infak 100%. Jadi kami ada 34 pelajar di luar sekarang ini. Tidak semua ada ini, sebab yang lain sedang bersekolah petang. Yang ada ini yang sekolah pagi lah. Jadi pagi petang mereka pergi sekolah, malam ada aktiviti mengaji dan juga tuition dibuat di sini. Mengaji ini baca Quran lah, baca Quran lah. Sana lain sikit sebutan ya kan. Jadi alhamdulillah Sakinah ini makin dikenali daripada tuan yang terutama sampai orang. Kalau dia tidak pernah pun dia tengok media maya tu dia kenal. Cabaran kita hari ini ialah bangunan sudah siap, kan? Sumbangan makin beruduk kerana orang Terengganu kata first impression. Sakinah banyak duit. Buktinya bangunan cantik. Ini adalah rumah yang tim yang paling cantik di Negeri Sabah sekarang. Kenapa dia cantik begini ini? Sebab kita berurusan langsung dengan kontraktor yang dipilih itu, dan kita buat teguran ketika waktu pembinaan, termasuk quality tilesnya, ceilingnya dan macam-macam lagi. Kita sudah bincang waktu dia membina, dia baiki-baiki, maka terhasillah hasil kerja yang sangat bermutu. Dan insyaAllah kami sedang menunggu perkenan daripada Istana Negeri. Tuan yang terutama ini Tuan Negeri yang baru telah menyatakan persetujuan untuk datang meresmikan bangunan ini, tapi bila itu belum lagi ditentukan. InsyaAllah dalam tahun ini juga. Jadi
Nampak macam kecil dia 34 bukan 340 orang, tapi kami memerlukan dana sekitar 30.000 sebulan. Sebab kami ada kekitangan yang kita bayar. Kami ini sudah negara. Kita ada water, kita ada pengurus water, tukang masak, pemandu, minyak kereta. Kereta ada 3 buah sekarang. Kemudian anak-anak ini bila mereka pergi sekolah, kami tidak mau mereka kelihatan seperti anak yatim. Mereka sama macam anak lain. Anak lain pergi kantin, mereka pergi kantin pasal ada uang saku diberi setiap hari. Kemudian anak-anak ini dia ada simpanan. Ini pun kalau di Semenanjung buat, di Sabah tidak banyak yang buat. Sumbangan ini bergantung pada akad. Jika akad umum kepada rumah anak yatim saja, maka pengurusan boleh guna untuk kos pengurusan yang sedikit, anak-anak boleh guna. Tapi ini tidak lama lagi bulan puasa tiba. Anak-anak ini berbaris dijemput ke majlis berbuka puasa, dapat sampul seorang satu. Duit itu tidak akan diambil oleh pengurusan walau 10 sen. Duit itu hak anak. Setiap anak ada akaunnya. Saya seorang orang susah masuk universiti tahun 87. Selalu saya cerita nih, kalau UJK saya bosan. Itu Tuan Haji Samin ini selaku pengurus kepada As-Sakinah, Kompleks As-Sakinah, juga merupakan rakan seperjuangan semasa di pusat pengajaran. Biasanya yang kemudian dikenal orang dulu. Mungkin tak kenal seperti terlupa sebab saya ini kalau sebut nama biasanya orang kenal. Dan dia saya rasa dia sempat dengan saya semasa di Tazkirah atau sebagainya. Tapi oleh nama sebab dulu dia sedih kecil tadi. Sekarang dia mompot. Dan angka pun mungkin hampir masuk 60-an, hampir tak masuk lagi. Sebab dia mahasiswa, saya mahasiswa. Dan saya semua yang kuasa As-Sakinah dan seluruh yang kuasa dan rombongan daripada Terengganu, juga kepada anak-anak yang berada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama sekali saya banyak sebab Tuan Haji Samin ini berucap nombor 1. Saya Wayadin ini dia berucap satulah, dan apa yang diucapkan menyentuh hati. Untuk hati. Sahaja mungkin ada di kalangan kita mungkin hampir berjuai mata kerana sebut perkataan maknanya bagaimana sabuk. Jadi kita datang di sini hari ini untuk mendengar sebanyak apa yang pengalaman beliau memberi As-Sakinah, supaya betul-betul anak-anak kita ini jadi As-Sakinah di dunia wal akhirah. Apa yang penting kepada kita dalam kita ini, kita mengharapkan kepada 6 ataupun 7 perkara. Apa saja daripada anak-anak dan juga daripada pemberi kepada anak-anak. Yang pertama, kita perlu kepada kerahmatan Allah SWT, Tuhan sayang dan cinta. Kita sayang kepada anak-anak, anak-anak akan sayang kepada kita cinta kepada anak-anak, anak-anak akan cinta kepada saya. Lebih-lebih anak-anak yang tidak mempunyai ibu dan bapa. Yang kedua, kita nak supaya daripada pihak kita mempunyai kerja-kerja supaya mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Redha di dunia dan redha di akhirat. Sebab itu dalam kerja-kerja ini bukan tuntutan kewangan, tetapi tuntutan keredaan. Sebagaimana kerja para Nabi dan Rasul-Rasul. Dan sebab itu nak kita lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun Nabi dalam keadaan miskin, tetapi dia tidak menonjol kemiskinan. Dia tidak menonjol ke anak yatim.
dia menunjuk sebagai seorang pimpinan, dia menunjuk sebagai seorang yang akan membawa wadah perjuangan. Jadi sebab itulah anak-anak yang ada di sini jangan merasa kecewa, jangan merasa rendah diri. Sebab anak yatim ini merupakan aset kepada kita pada masa depan. Nabi SAW bukan saja ditinggal oleh ibu dan bapa, tetapi ditinggalkan oleh bapa, saudara dan warawahnya orang tersebut. Dan dalam masa yang sama dikecam, anak yatim dikecam. Sebab itu banyak ayat-ayat yang menyebut bagaimana nak jaga anak yatim. Nabi kita seorang anak yatim dikecam. Orang Terengganu sebut maaf orang habis dikecam. Sebab saya sebut ni sebab Tuan Sami ni pernah dulu Terengganu dekat rumah saya. Mungkin dia dulu singgah rumah saya, tapi dia ingat sebab rumah saya dekat rumah Tuan Ibu Haji Tan Tay dia dekat dengan rumah saya. Dan mungkin pada masa itu saya juga beri tazkirah kepada Tuan Haji Sami pada masa itu. Tapi mungkin lama itu dia mungkin bayang-bayangan tu mungkin lama-lama dia sahabat ni. Lama dah saya datang ke sini, tapi Tuan Haji Sami sebut yang dihormati tetamu kita selalu berceramah kita pada malam ini, yaitu Al-Fadil Ustaz Ibrahim Tahir serta rombongannya yang mana beliau merupakan pengurusi Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Terengganu. Seterusnya Tuan Imam Bidan serta Jiki Masjid, Muslimin Muslimat Jemaah Maghrib pada malam ini. Alhamdulillah pada malam ini kita bertuah kerana ada tetamu yang mulia yang datang untuk ziarah di bumi di bawah bayu pada hari ini, yang mana mereka di sini beberapa hari untuk bersama-sama orang bersama, insya-Allah. Jadi pada malam ini salah satunya tempat yang didatangi oleh mereka ialah di tempat kita ni lah, di Kinaru untuk berkuliah. Sebenarnya ramai yang kita dapat berkuliah, tapi oleh kerana mungkin disebabkan tauliah dan sebagainya, jadi tak boleh dah. InsyaAllah mungkin pasti lainkan mungkin akan datang kita akan tolak InsyaAllah. Tapi malam ini tak pernah kita ada satu orang yang menjadi wakil untuk rombongan untuk menyampaikan kepada kita kalimah-kalimah hikmah atau mutiara-mutiara hikmah yang mana yang kita dapat ambil. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma zidna ma nasina. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel.
saya hormati dan kasihi Al-Fadhil Ustaz Muslim Hafiz, tuan-tuan imam, tuan-tuan hilal, muslim dan seluruh ahli dan pasal masjid, khususnya muslimin dan muslimat, para pendengar dan para jemaah yang dirahmati Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat yang pertama, orang al-muttaqin ini sifatnya suka bertaubat, sentiasa bertaubat. Sebab itu datang Ramadan, pulang taubat. Diisikan Ramadan ini supaya banyak membuat astagfirullah. Dan kehebatan para nabi dan rasul itu karena bertaubat, sentiasa bertaubat kepada Allah SWT. Sebab dalam bulan Ramadan ramai orang mengambil dua saja atau kedua, iaitu apabila sebut puasa, yang pertama tak makan, yang kedua tak minum, yang ketiga kalau mesti tak bersama mesti. Tetapi 6 lagi perkara yang perlu kita jaga. 6 perkara lagi. Yang pertama, puasa pandangan mata. Sebab itu jangan berbuka sampai waktu berbuka. Makke. Hah? Halo. Udah sini ya? Udah dimakan dong.
tidur. Jadi